berpegang ataupun mengambil pendapat ataupun pandangan jumhur ulama. Hadis tu ada, tuan-tuan. Bukan kita tak ada. Lagi kata Ustaz Bakri ni tak bawa hadis ni, tipu pula. Tapi sorok hadis pula. Dah. Tu tuan-tuan tengok hadis bawah tu. An Wa'il ibni Hujrin qala Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi, akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Wa fi riwayatin lahu warusra ala sa'idi. Wa'il bin Hujr berkata, aku sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya atas dadanya. Ada hadis yang kata Nabi sembahyang letak tangan atas dada ni, ada. Sebab tu ada di kalangan kita yang tuan-tuan tengok dia sembahyang letak tangan atas dada, tapi dia tak perincikan apa maksud atas dada. Tapi hadis ni dia kata ada riwayat yang lain daripada hadis Ibnu Khuzaimah. Dia kata Nabi sembahyang meletakkan tangannya yang kanan atas yang kiri sambil memegang pergelangan tangan dan juga memegang lengan dia, tak kata atas dada. Yang itulah dipanggil ittirab pada matan. Kalau kita mengaji ilmu hadis, dia panggil matan dia bercampur baur. Matan ni kata lagu ni, matan ni kata lagu ni. Matan ni tak sebut atas dada, matan ni sebut Nabi letak tangan pegang yang ni, tapi ada matan dia kata letak atas dada. Jadi itu kata-kata berkata Imam Ibn Turkumani, taqaddama hadzal athar fil bab alladhi qabla hadzal bab wa fi sanadihi wa matanihi ittirabun. Telah terdahulu asar ini pada bab yang kita telah sebut dahulu sebelumnya, dan pada sanad hadis tersebut dan pada matan hadis tersebut berlaku ittirab, bercampur baur. Jadi kaedah ilmu hadis, kalau kita balik mengaji kaedah ilmu hadis, mana-mana hadis kalau berlaku ihtimal ni berlaku kemungkinan atau berlaku ittirab, maka hadis itu tak boleh dijadikan hujah atau dalil. Maka hadis yang kata letak atas dada tu tak boleh jadi hujah, sebab hadis itu muttarib, dia panggil muttarib. Maknanya hadis itu bercampur baur sanad matan dia. Sagi kata lagu ni, matan ni kata lagu ni, tapi yang paling banyak tak sebut dada, dia sebut letak tangan kanan atas kiri menggenggam pergelangan. Kebanyakan hadis sebut yang itu. Dah, maka ulama kata hadis ni tak boleh dijadikan hujah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lagi satu kita balik kepada fiqh Imam Malik. Dah, fiqh Imam Malik ni bukan saya nak suruh tuan-tuan ikut mazhab Maliki, tapi nak bagi pencambahan ilmu. Fiqh Imam Malik selain daripada dia ambil 4 sumber hukum ni, satu lagi daripada jalan Imam Malik menentukan kaedah hukum ialah amalan ahli Madinah. Amalan siapa? Amalan sahabat ahli Madinah ataupun penduduk Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kadang-kadang kita fikir sekali, masuk akal juga. Walaupun Imam Syafi'i dia tak pegang yang tu secara total, dia pegang hadis lagi, tapi yang ini pun kadang-kadang masuk akal juga, dan tak boleh tolak 100%. Sebab mana mungkin sahabat yang duduk semayang belakang Nabi ni ramai-ramai semua ni, tiba-tiba bila Rasulullah wafat buat lain daripada hak Nabi buat, terus ubah. Boleh masuk kepala otak kan? Boleh masuk dalam kepala otak kita. Sahabat duk tengok Nabi takbir Allahu Akbar, angkat tangan gitu, lepas tu esok bila Rasulullah wafat, sahabat semua tak mau angkat tangan dah. Boleh masuk kepala otak kah? Dah. Itu yang kita kata amalan ahli Madinah. Sebab Imam Malik ni dia dengan sahabat selang bawah, selang satu je kan.
Hadis dia yang paling kuat sekali ialah riwayat daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Ni hadis Imam Malik paling sahih, kan? Sami'tu Nafi', sami'tu Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah. Paling kuat sanad dia. Sebab apa? Ibnu Umar tu sahabat, kan? Sahabat Nabi. Nafi' tu siapa? Tabi'in. Tabi'in. Imam Malik anak murid pada Nafi'. Nafi' ni anak murid Ibnu Umar, sahabat Nabi. Dia dengan Rasulullah maknanya berapa tangga je. Dia dengan zaman sahabat maknanya berapa puluh tahun je. Berapa tahun aja. Sebab dia anak murid Nafi', Nafi' anak murid Ibnu Umar. Ibnu Umar ni sahabat Nabi, kan? Maka Imam Malik duduk dekat dengan zaman sahabat tak jauh. Maka dia tengok amalan ahli Madinah macam mana. Rupa-rupanya sahabat ni tentang takbir ini terpecah kepada tiga cara yang paling masyhur. Maknanya mungkin sahabat ambil pada Nabi dah. Sahabat ambil pada Nabi. Bila dia bertakbir Allahu Akbar, ada sahabat letak tangan di bawah dada atas pusat dalam riwayat. Bila ada riwayat sahabat letak tangan bawah pusat. Contohnya riwayat Sayyidina Ali. Tapi ada kata riwayat tu dhaif. Allahu Akbar. Bawah dada atas pusat. Satu lagi Allahu Akbar bawah pusat. Bukan itu ni. Bawah pusat. Pusat kat mana? Bawah pusat. Satu lagi lepas tu. Allahu Akbar lepas tu. Dan banyak sahabat juga lepas tu. Maka sebab itu tuan-tuan, bila hadis tidak sahih, kan, maka para ulama ambil tengok sahabat buat macam mana. Maka dalam riwayat asar, kalau kita balik kepada asar tuan-tuan, yang letak atas dada ni tak ada. Tak ada sahabat buat yang letak atas ni, tak ada. Tak ada riwayat. Hadis tadi saya sebut mutarid pada sanad dan pada matan. Baik, kita balik kepada perincian maksud. Dada mana dada? Kita kadang dada tak tahu. Sadrun. Al-Quran sebut walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tanya doktor bidang perubatan. Tak. Hati duduk kat mana? Hati. Ni bawah sikit daripada tetek kita kan. Bawah sikit daripada tetek kita. Tempat hati tu. Pergi klinik, pergi tengok balik depa yang dia orang scan tu. Allah telah sebut akan tetapi yang buta itu ialah hati yang di dalam dada. Hati yang berbetulan dengan dada, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Maksud sudurun dalam Quran ialah yang berbetulan hati. Itu lama ni tuan-tuan dia kaji hadis, kan? Yang ni Sadiun. Dalam bahasa Arab dipanggil Sadiun. Ni kawasan tetek. Tu ya. Ni letak atas tetek, bukan letak atas dada. Kalau sini, ni tengkok. Kalau sini, Allahu Akbar. Yang ni letak atas tengkok. Kalau tuan-tuan nak buat juga lah, tapi tu sudah buat sekali tertekan dari sendiri, matilah sembahyang pula. Okay. Baik, ada orang cuba menterjemahkan surah Al-Kawthar.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar, maka sembahyanglah bagi Tuhan kau, kerana Tuhan kau. Wanhar, nahar tu apa makna? Makna tengkok. Wanhar, dan bertengkoklah. Ada sebahagian orang yang saja-saja pergi duk terjemah kata dan sembahyanglah dan letaklah tangan di tengkok. Ada ke munasabah? Agak-agak munasabah ke terjemah tu? Adakah riwayat asal? Tuan-tuan pergi carilah dalam hadis mana yang cerita sahabat pernah takbir letak tangan atas tengkok. Adakah? Tak ada, tak pernah jumpa. Tapi wanhar tu ulama kata dan bersembelih kurban lah. Sebab apa? Wanhar ni dan bertengkok tu maknanya nahar ni sembelih memang ditengkok. Raya haji, raya kurban, dipanggil raya apa? Kan? Hari nahar. Hari nahar. Pasal apa pula hari tengkok? Pasal hari itu duk sembelih tengkok lembu. Kan? Duk potong, duk ni tengkok lembu. Nama dia hari nahar. Tetapi ulama yang pandai, dia kata apa tuan-tuan? Kita ada orat nahar ni panggil. Orat nahar, orat tengkok. Yang orat ni dia turun sampai ke hati. Dua orat nahar yang turun sampai ke hati. Yang ni ulama bagi tahu. Dan kalau tuan-tuan tak percaya, pergi tanya ahli sains buat kajian. Orat nahar ni yang turun sampai ke hati ni. Dengar elok, lagi aku tak faham. Jadi sebab itulah bila kita sembahyang, sebahagian daripada ulama yang faham ini, wanhar maknanya perhatikanlah tentang nahar kamu, orat nahar kamu. Dia turun ke sini. Sebab tu bila kita pesan, kita tahan di sini. Tak ni, kita cekak sini. Dia sengit sikit tak? Jangan tengah-tengah, sengit sikit tak? Kenapa? Kena nak jaga orat nahar ni, tahan orat nahar. So orat nahar tu dua. Sebab tu Imam Ghazali kata, ni elok genggam tangan tu, tak sini dua ni, dua ni. Dua tengah. Dua lepas bawah, satu genggam di atas. Sebab apa? Dua ini menjaga orat nahar ini. Orat nahar tu dua. Kan? Dan tempat dia betul-betul dada. Dada di mana? Yang berbetulan hati. Bukan dada yang atas tetek ni, bukan. Kan? Yang ni sadiun. Dalam bahasa Arab dia panggil sadiun. Tak ada satu hadis Nabi semayang letak tangan di atas tetek. Tak ada. Tak ada satu hadis. Dada ni maksudnya ialah dada yang berbetulan dengan hati. Itu maksud dia letak di atas dada. Jadi ulama nak bagi senang kita faham, bawah sikit pada dada. Dada maksud ni atas pada pusat. Tempat dia di hati tu. Itu cara nak letak tangan. Dan sahabat pun kita tengok kebanyakan jumhurnya buat macam tu. Sebab tu kadang-kadang kena parti kat amalan sahabat ni. Takkan sahabat semua nak buat benda bercanggah dengan Nabi buat. Kan? Tiba-tiba kita pula pergi buat bercanggah semua dengan sahabat buat. Jadi kita ikut siapa? Kita ikut siapa? Itu yang kena faham. Sebahagian daripada kaedah-kaedah cara untuk nak mengambil hukum. Tuan-tuan dan perempuan, satu lagi tentang khusyuk. Berarti tengok, kalau tuan-tuan sembahyang, bukan saya nak sebut saja, tuan-tuan fikirlah tengok. Kalau kita sembahyang takbir, Allahu Akbar, tak ditengkok, agak-agak khusyuk. Angkat tangan nak, siapa yang dah buat try khusyuk lah. Kan? Pembohong. Tak nak khusyuk lah. Atau letak atas tetek, Allahu Akbar. Tambah perempuan lagi duk main pula tetek dia mampu. Kan? Dah letak atas tetek, kan tu nak khusyuk kan? Tak ada. Mengarut. Kan? Lepas tu kita ni kedudukan tangan kita, sebab bila kita letak lebih pada had dia, dia nak meloreh. Betul tak? Tarik naik pula. Pula lagi.
tarik naik pula, turun pula. Pasal apa? Pasal dia tadi letak bukan tempat dia yang sebenar. Dia tadi tak betul nak melongo pasal apa? Dah kita lengoh, lama-lama lengoh lah itu. Tuan-tuan kalau duduk Mekah yang lama-lama tu lagi melongo lah ni pun tuan-tuan pilah tu imam Mekah sekok pun tak letak atas sini. Pilah tengok. Tu imam Masjid Haram ke, Masjid Madinah ke, tak ada seorang pun letak atas ni. Semua tak tempat macam kita letak sekarang. Kan sebab dia orang pun balik kepada fiqh yang difahamkan oleh para ulama muktabar kepada kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Kedudukan jari-jari tangan. Ni habaq sampai detail macam ni. Kan, ni kira universiti punya kelas tuan-tuan, ni bukan kelas budak-budak kampung ni. Tuan-tuan kalau betul-betul ambil ni, balik boleh buka kelas pula. Boleh buka kelas pula, ajak budak-budak, ajak orang lain tentang cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya izinkan kalau nak buka tak salah lah, bukan ilmu ni bukan boleh kedekut. Tak. Sunat membiarkan jari-jari tangan terbuka secara normal, tidak merapatkan dan juga tidak digenggamkan. Hujung jari tangan itu hendaklah dicenderungkan sedikit ke arah kiblat. Ke arah tu tertype error sikit. Tak. Hujung jari tangan itu hendaklah dicenderungkan sedikit ke arah kiblat. Baik. Apa dalil hadis dia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yunshiru asabi'ahu fi salati nashran. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tapi hadis ini dhaif. Ada tulis dot itu kan, hujung tu dot, hadis dhaif. Dalam hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW mengembangkan yunsiru, mengembangkan jarinya ke jari tangan dia dalam sembahyang. Maknanya tak rapat ke tu. Waktu takbir tu dia tak rapat ke tu, dia buka. Jadi buka ni kata ulama, buka macam mana? Buka tu ke? Yang tu terlalu kembang. Jadi tak genggam sampai lagu tu, tak genggam sangat. Tak. Jadi sederhana, yunsiru buka kembang jari dia. Maknanya bila kita takbir jangan rapat ke tu, Allah rapat, jangan bagi rapat jari-jari. Sebab walaupun hadis ni dhaif, tuan-tuan, bagaimana kaedah pula? Hadis dhaif, kita tak beramal pada hukum wajib, haram, makruh, wajib, haram, dan juga apa wajib, haram, dan juga perkara yang fardu. Tetapi kita boleh gunakan untuk benda-benda yang disunatkan atau diistihbabkan atau contoh-contoh yang lain. Wa qala an-Nawawi, tak apalah kalau hadis itu dhaif, tak boleh beramal pun, kita tengok apa pandangan para ulama. Wa ikhtalafa ashabuna fi istihbabi tafriqil asabi'i huna faqata'al musannifu wal jumhuru bistihbabihi. Tapi walaupun hadis itu dhaif, ulama sepakat ataupun jumhur ulama, kata Imam Nawawi, para sahabat kita berselisih pendapat tentang sunat kita tafriqkan jari, sunat kita renggangkan jari. Tetapi yang diputuskan oleh musannif siapa? Imam Asy-Syirazi, pengarang kitab syarah kitab Majmu' yang disyarahkan oleh Imam Nawawi itu, Muhazzab, pengarang kitab Muhazzab. Wal jumhur, dan pendapat jumhur ulama mengatakan sunat kita renggangkan jari. Kenapa? Walaupun hadis itu dhaif, hadis itu bukan palsu,
Hadis dhaif bukan palsu. Dan kita buat ni bukan menghukumkan wajib, tapi semata-mata nak hukumkan mustahab, disukai ataupun disunatkan kita renggangkan jari kita sedikit waktu kita takbiratul ihram. Ulama tetap, jumhur ulama beramal juga dengan hadis tersebut. Wa qala sahibul Mughni, dan telah berkata pengarang kitab Mughni, iaitu Imam Khatib Syarbini, wa yusannu lil musalli raf'u yadayhi fi takbiratil ihram bil ijma'i kama naqalahu Ibnul Munziri wa ghairihi mustaqbilan bi kaffayhi al qiblata mumilan atrafu asabi'ihima nahwuha kama qalahu al Mahamili. Yang ni yang kita sunat, kita cenderungkan sikit anak jari tangan kita ke arah kiblat. Dan telah berkata pengarang kitab Mughni, dan disunatkan bagi orang yang sembahyang mengangkatkan kedua tangannya pada takbiratul ihram bil ijma', dengan kesepakatan ulama tentang sunat angkat tangan tersebut. Semua ulama, ijma' ulama kata angkat tangan waktu takbiratul ihram tu adalah sunat. Tak ada seorang pun kata tak sunat, sebagaimana yang telah dinaqalkan oleh Imam Ibnul Munzir dalam kitab dia, kitab ijma' dia, dan imam-imam yang lain. Mustaqbilan bikaffaihi qiblah, berkeadaan menghadapkan dua tapak tangannya kepada kiblat waktu kita angkat tangan. Tapak tangan ni bagi menghadap kiblat, bukan talau kot tu. Allah lugu tu, tahu dia tapak tangan naik atas. Tak. Yang tu nak tahan nak tahan benda berat nak jatuh, kan? Jadi menghadap kiblat saja. Tapak tangan menghadap kiblat. Mumilan atrafu asabi'ihima nahwaha, cenderungkan sedikit jari-jari tangan keduanya seumpamanya ke arah kiblat juga sikit. Maknanya jangan lugu tu. Allah lugu tu hujung jari tangan tala belakang. Kan? Dia maknanya dia cenderung sikit, jangan sampai lagu tu. Lagu tu lah senduk nak batuk orang. Kan? Jadi sikit je, agak cenderung sikit. Sebagaimana juga disebut oleh Imam Al-Muhamili. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ni dalam semayang, kebanyakan anggota dia semua dia nak bagi menghadap kiblat. Jari kaki dia tak bagi dia tak bagi sengit begitu. Dia bagi menghadap kiblat. Waktu dia duduk antara dua sujud pun dia nak lipat jari bagi menghadap kiblat. Kan? Waktu tahiyat dia tak tangan antara lutut, tangan jari-jari tangan menghadap kiblat. Waktu rokok pun kita pegang juga, tapi jari tangan turun ke bawah untuk nak bagi menghadap kiblat. Dia tak mau lari pada kiblat. Sebab itulah kata ulama, qiyas ke situ, maka waktu takbir pun jangan jari menghadap ke belakang, hujung jari ni bagi dia cenderung juga sikit ke arah kiblat. Itu yang diistihadkan oleh para ulama. Kerana apa? Nabi, kebanyakan seluruh anggota dia dalam sembahyang, Nabi suka untuk menghadapkan ke arah kiblat. Baik, habis cara angkat tangan. Loh, tak habis juga apa angkat tangan ni. Apa mengaji sungguh-sungguh, kan? Tak faham lagi, tak tahulah, kan? Memang makan belacan dengan budu banyak lah, kan? Cara mengangkat